Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya. Apa khabar teman-teman semua? Semoga saudara sihat walafiat di hari yang penuh kebahagiaan. Hari ini hari Jumaat. Itu Jumaat terakhir sebelum kita menyambut kehadiran bulan Ramadan. Apa khabar saudara Man JB? Dua ekor anjing, satu hitam, satu putih. Siapa teman? Saudara Shah Ibrahim, saudara Zazas, Edisi Diksi, apa khabar? Zainal Muhammad Ali, saudara Muhammad Fuad, apa khabar saudara? Saya mendoakan saudara sihat walafiat. Saudara Salim Yasin, Nur Azwa, Muhammad Razi Abdul Rahman, Radin Razak, Cik Menden. Saudara Yahya Ibrahim Mamatip, Amir Dolah dari Sabah, terima kasih hadir dari Sabah. Saudara Nazir Bazin, terima kasih. Saudara Muhammad Abdullah, saudara Muhammad Yusuf, Waalaikumsalam. Rosyun, Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabar aku? Tengah apa, Sungai Petani okey ke? Awak mudah-mudahan lah. Saudara Ahmad Humazi, saudara Ahmad Tarmizi, saudara Muhammad Azmi Ali, khabar Kelantan. Hafazah Abu Bakar, Jamalia Omar, Rubidin. Semoga berbahagia bersama pasangan anda. Faridah Man, Mai, Roslan Mak Yatim, Saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Rosyun, Azmah Awang, Adnan Ahmed, Wan M. Bakri, Waalaikumsalam, Mutalib Meknun, Saudara Helmi Imi, Openg Temu, Markim Kama Ismail, Amin Sagi, Nur Maria, Jabar Ali dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf. Hari ini mungkin ada gangguan sedikit kot. Ya, saudara M. Arjuna, Toyot Firdaus. Jadi saya mohon maaf kalau saya tidak dapat menyantuni satu persatu kerana banyak isu hari ini sebenarnya. Hari ini tanggal 9 April. Sudah tinggal 4 hari lagi. Kita akan menyambut awal Ramadan. Ya, saudara. Hari ini COVID-19, kes baru peningkatan agak mendadak. Itu 1,854 kerana semalam 1,285. Jumlah keseluruhannya 357,607 orang. Dan hari ini ia mengundang kematian seramai 5 orang, menjadikan jumlah kematian terkumpul 1,313. Ya, saudara. Di Sabah, tiba-tiba hari ini ada peningkatan. Sejak semalam, kemarin 60 orang. Kemudian semalam dia naik 106 orang. Kemudian dia naik lagi 139. Di Labuan kekal 3 orang. Cuma di Sarawak, saya agak seram lah tengok di Sarawak ni. Sebab itu saya katakan warga Sarawak kena berhati-hati. Sebab graf ataupun petunjuk gelembung di Sarawak itu agak tidak begitu menyenangkan kita. Kerana 3 hari lepas 332, kemudian dia turun 211, ya. Dan hari ini tiba-tiba dia melonjak 555 orang warga Sarawak yang dijangkiti oleh virus corona. Di Kedah ada peningkatan, bagaimanapun masih lagi 2 angka, semalam 31, hari ini 40. Di Perak juga ada peningkatan, semalam 24, hari 29. Cuma di Pulau Pinang, cek awak lagu tu tak maulah Mami, Combi, Nana. Awak ni semalam 162 ni terus naik lagi ni. Hari ni 176 orang. Saudara, kita mohonlah agar supaya di Pulau Pinang itu dapat dikendurkan dan diturunkan jumlah jangkitan COVID-19 ini. Di Negeri Sembilan juga ada peningkatan. Semalam 12, hari ini 40. Di Selangor juga meningkat. Dia 374 semalam, hari ini 403. Begitu juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, hari ini 135, semalam 120. Putrajaya 6. Negeri Sembilan juga meningkat, semalam 12, hari ini 40. Melaka turut meningkat. Jadi keseluruhan negeri nampak ada peningkatan. Di Melaka semalam 11, hari 34. Begitu juga di Johor. Di Johor semalam 101, hari ini 103. Di Pahang semalam 12, hari ini 19. Di Terengganu semalam 11, hari ini 29. Dan di Kelantan, gapo dah? Semalam dah elok-elok, comel-comel 87. Sebelum tu 38. Hari ini meningkat 143.
Cuma nampaknya semua negeri meningkat, yang tak meningkat dan sifar. Alhamdulillah, bagus. Warga di Perlis, hari ini sifar. Itu gambaran COVID-19. Bersamalah kita berusaha untuk memutuskan jaringan. Dan kita masuk dalam e-commerce. Sekejap saja, saudara. Berhubunglah dengan saudara Azhar 011-330-41241. Azhar ni jangan lupa rendang tok dan juga baulu berdal. Ini untuk saudara dalam bulan puasa nanti tu bolehlah start order. Boleh saudara berniaga menjadi ejen kepada Azhar untuk produk rendang tok ibunya. Begitu juga dengan Siti Farehah 017-711-4300. Saudara boleh berhubung dengan beliau. Kedua mereka ini untuk mewawarkan produk saudara sempena kehadiran bulan Ramadan dan juga hadirnya Aidilfitri, ya, mungkin ada kek Sarawak ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Dan Siti Farehah jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sebagaimana yang saya katakan, saudara boleh buka meja untuk menjual, berhubung dengan Siti Farehah ataupun Azhar untuk mendapatkan produk-produk mereka. Saudara boleh jadi ejen, berbincanglah. Ya, saudara Zubair Bakar daripada P69 Parit Perak, yop. Serta ini saudara Syauqi 012-357-5703 untuk mendapatkan buah-buahan segar serta buah kurma, buah tamar daripada jenis ajwa, safawi, mariami, mejol, buah tin, aprikot, aprikot kering serta kismis. Buku promosi esok. Dan untuk promosi buku tu besok adalah hari terakhir, saudara. Tak ada lagi. Kata Azhar pada saya, promosi buku besok habis. Sebab datang bulan puasa, kenalah harga biasa. Saudara, buku-buku sebut memanglah tidak dapat lagi, saya tak akan cetak lagi buku tu. Jadi saudara, segeralah untuk mendapatkan buku sebut kerana itu one and the only. Ialah catatan diary daripada almarhum Datuk Harun Idris. Iaitu diary dari penjara, saudara. Dan jangan lupa juga untuk bulan puasa ini, produk daripada saudara Zul, daripada tokoh jamu Kemaman. Saudara Zul, saya tak dapat tunjukkan gambar hari ini. Saudara tahulah bila saya latar belakang saya itu sebegitu, tidak adalah gambarnya, produknya. Saudara Zul, jangan marah saya, ya. Jadi jus Khal Plus Zafran Almana, ia untuk membantu membersihkan usus, melegakan sembelit, membantu mengawal paras asid dalam badan, untuk membantu mencegah bengkak seperti bisul dan radang. Jadi ekstrak zafran adalah merangsang sel-sel otak dan menguatkan ingatan. Ia turut membantu mencegah pembentukan batu karang pada pundi-pundi air kencing kita, ginjal dan empedu. Dan serta menstabilkan hormon seperti senggugut, gangguan haid dan masalah rahim. Saudara, produk jus Khal Plus Zafran dan Almana ini mengandungi ramuannya adalah kurma, zafran, almana, delima dan juga madu Arab. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul di talian 019-917-0449. 019-917-0449 ataupun di internetnya adalah Tokoh Jamu Kemaman. Itu e-commerce. Saudara jangan heran, ya. Hari ni hidung saya ni ada cala sikit. Orang kata hidung belang. Hai. Baik, saudara. Salam impian moratorium kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Selagi tak dapat, saya akan bercakap juga. Tapi bagaimanapun jangan lupa, kalau kita berbelanja tanpa had, negara akan bankrupt. Kerana bila kita berbelanja tidak mengikut perlembagaan. Kerana itulah kita memohon belas ehsan Duli Yang Maha Tuan Agong agar menitahkan supaya Parlimen segera bersidang. Meskipun dalam tempoh darurat. Pada tarikh yang difikirkan sesuai, kerana kita nak jaga soal kewangan negara ni. Sebab kalau kita berbelanja tanpa had, negara pasti muflis. Saudara, ya. Baik. Saya juga menerima perkabaran dari kota London tadi, iaitu suami kepada Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth telah pun kembali kepada pencipta asalnya. Jadi kita tak boleh lah kata wafat dan sebagainya. Tidak, tak boleh. Sebab beliau adalah beragama Kristian. Dan bagaimanapun sebagai sama insan, kita warga cinta damai, iaitu Prince Philip. Petang tadi telah pun mengakhiri riwayat hidupnya. Jadi kedukaan untuk keluarga diraja di England. Pastilah negara tersebut akan berkabung. Kita tahu bila. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah apa masalah dengan keadilan.
Apa masalah dengan keadilan? Jadi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Warga Perlis, tahniah kerana sifar. Dan saudara teruskanlah bagi like supaya saya bersemangat. Ini hidung saya tadi terlanggar pada hari itu, tiba-tiba bengkak. Tapi saya kata malam ni I have to. Sebab ini saya mau bersama-sama dengan saudara. Ya. Kata Pak Nazil, di hulur joran ikan tak singgah, berbau hangit dari anjung. Sekarang kebenaran asyik disanggah, tinggi melangit, kebatilan dijunjung. Ini cara Pak Nazil dia menyindir bahawa sekarang ini kebenarannya asyik disanggah. Atau asal kalau yang benar itu tak betul, tetapi kebatilan tinggi melangit dan dijunjung. Kak Ani menjamu muaruku, kuih koleh sedap rasanya. Hebatnya kini politik negaraku, minoriti boleh memegang kuasa. Itu saudara Datuk ni, saudara Pak Nazil menyindir orang minoriti pun boleh berkuasa. Jadi saudara, itulah tadi dua rangkap pantun dari Pak Nazil. Saya ingin masih lagi memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen-komen yang ditulis. Segala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Cuma kalau nak masuk komen dalam ni, janganlah menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Saya bukan orang yang suka berkasar. Tapi kalau bercabar parti saya akan melenting. Itu saja. Lain tak ada. Sebab saya tengok dalam banyak dalam YouTube. Potongan-potongan 18 minit, 15 minit, apa yang saya utarakan, saya beri pencerahan itu digunakan. Jadi kadang-kadang dengan tajuk yang kepelbagaian. Saya tak marah. Buatlah, tetapi anda bertanggungjawab. Itu bukan saya. Sebab kadang-kadang persuntingan itu boleh mendatangkan makna yang berbeza. Saudara, sebab kita sekarang ini kita mahu supaya pimpinan negara sentiasa mendahului kebajikan rakyat dan menyantuni kehidupan rakyat. Ini yang kita minta saban malam. Saban malam saya akan bersuara. Kita minta supaya pihak bank memberi moratorium. Sudah-sudahlah. Jangan menjerut kehidupan rakyat. Dan mereka yang bekerja di kumpulan wang simpanan pekerja itu, berusahalah supaya memenuhi tuntutan rakyat. Ini tidak. Anda berada di anjung kuasa tapi anda melupakan soal rakyat. Begitu juga dengan harga barangan di pasaran. Terlalu tinggi. Carilah jalan untuk mengekang dan merendahkan. Kita faham bahawa barang-barang yang mau masuk itu kerana wang kita semakin mengecut. Nilai wang kita ni dibanding dengan mata wang dunia semakin turun. Tentulah barang-barang akan turun. Jadi kerajaan kena fikir. Carilah macam mana caranya. Sama ada beri subsidi dan sebagainya. Sebab sekarang ni situasi begitu ketara. Harga barangan terus meningkat. Ni nak datang bulan puasa ni. 5-6 hari lagi. InsyaAllah kita akan mengamal ini sama-sama. Kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Saat-saat begitu tentulah harga barangan akan meningkat. Kesianlah rakyat. Saudara, kasihanilah rakyat. Adalah sedikit keprihatinan anda kepada kehidupan rakyat. Jangan dibiarkan rakyat terkontang-kanting. Ya saudara. Teruskan saudara beri like dan share. Bagaimanapun saya ingin menjelaskan bahawa saya ingin mengingatkan bahawa tadi saya pernah berkesempatan berjumpa dengan Datuk Seri Najib. Saya tengok dia tenang aja sembahyang lepas solat Jumaat. Saya kata, Datuk Seri, you tenanglah. Dia kata, saya tenang sebab saya tahu saya tak bersalah, dia kata. Tapi soal hukuman dia nak buat saya tak apalah, dia kata. Datuk Najib ni memang begitu orangnya. Dia very cool. Daripada dulu, sejak waktu saya kenal, waktu zaman pemuda tu, dia tak kerti nak marah. Tak apalah, dia kata, semua orang akan mati nanti. Saya, apa mereka lakukan? Mereka buat penginaian pada saya. Kita ada Tuhan, dia katanya. Sedih saya bila dengar kenyataan begitu. Bahawa Datuk Seri Najib ni, orangnya yang tidak ingin nak membalas dendam atau berdendam apa. Tak ada. Dari dulu lagi. Masih lagi beliau begitu. Tapi soal orang nak buat dia, terpulanglah. Jadi saya ingin menyatakan di sini bahawa sebenarnya Datuk Seri Najib tidak pun. Dia kata tak apalah, kalau orang nak buat saya tak kisah. Sebab saya bertanya kerana adanya perangkat pimpinan di perangkat bahagian sudah pun berusaha untuk mengumpulkan dana-dana untuk membantu Datuk Seri Najib. Dia kata saya ucap terima kasih. Dia kata jangan susahkan rakyat. Kerana soal saya ini adalah soal saya katanya. Begitulah dia tidak mahu rakyat susah. Bagaimanapun kita juga khawatir kalau adanya dana-dana yang diwujudkan. Kerana lembaga hasilan negara tunggu masa aja. Silap aja nanti Datuk Najib pula kena balik.
Jadi kalau saudara ingin mengutip dana melalui bank dan sebagainya, dapatkan kelulusan daripada pihak yang berwajib. Sebab di negara kita ini undang-undang membataskan siapa-siapa saja untuk mengumpul wang. Mengambil wang daripada orang ramai salah. Kalau tidak mendapat keizinan. Jadi sebab saya tengok bahawa ada ini akaun dalam CIMB atas nama Anastasia Global. Jadi mereka mengambil kesempatan atas kesusahan orang. Jadi jangan sampai rakyat ditipu. Kalau benar ini, sebab saya dapat di dalam wall saya ada juga ini pergerakan wanita di beberapa bahagian sudah pun mewujudkan dana-dana tabung untuk dana membantu Datuk Seri Najib. Jadi beliau mengatakan tak apalah, dia kata dia berterima kasih pada rakyat. Baginya beliau mengharapkan kehidupan rakyat itu lebih penting. So, dia kata I'm not that important. Dia kata diorang nak buat naik kepada saya, buatlah. Dia kata, sedih saya tadi dengan wajah-wajah yang jernih. Sebab itu saya katakan semalam, mana kawan-kawan yang dikayakan oleh Datuk Najib? Mana mereka-mereka yang dulu cium tangan Datuk Najib berdecup-decup? Saya tak ada waktu itu. Waktu beliau berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri, saya tak jumpa. Tapi saya bersama berkawan dengan beliau tu, UMNO 3.0. UMNO 3.0 terbaik. Saya minta maaf lah, saudara. Jadi awas ini, saudara. Jadi dalam keadaan begini, cuma saya ingin menyatakan bahawa saya terkejut sebenarnya. Saya mengharapkan ini tidak benar, tetapi bila melihat daripada laporan yang dimasukkan dalam wall, dalam internet dan sebagainya, kononnya Mariam Mak Ibrahim, betul ke Datuk Najib tak ada duit? Kalau dah kena 1.7 bilion tu Mariam, siapa pun apa kedana dik? Ini keadaan sebenarnya. Mana ada duit sampai 7 bilion-bilion, saudara. Jadi saya berbalik pada persoalan kita hari ini, saya terperanjat apabila ada pengumuman katanya Tan Sri Muhyiddin mengumumkan bahawa Sabah dan Sarawak dijadikan sebagai wilayah. Kalau ini benar pengumuman daripada Tan Sri Perdana Menteri, ini menyanggah perlembagaan negara. Kerana dengan pengumuman tersebut ia bakal mengundang krisis perlembagaan. Dan ini bercanggah dengan perkara 1.2 perlembagaan persekutuan yang menyebut Sabah dan Sarawak sebagai negeri. Dan kini mahu dijadikan sebagai wilayah. Jadi persoalan sekarang ni, apakah rakyat Sarawak setuju? Apakah warga Sabah bersetuju? Sudahkah diadakan referendum? Ini soal mereka punya kedaulatan negeri masing-masing. Contohnya, kalau saya orang Perak, tiba-tiba nak diubah, dijadikan sebagai wilayah Perak, tentulah kita akan menuntut supaya diadakan referendum. Apakah rakyat bersetuju? Kalau rakyat bersetuju, kenalah bawa ke Parlimen. Dia bukan boleh begitu saja, saudara. Jadi situasi ini mendatangkan celaan. Kerana menghina kepada kedaulatan negeri Sabah dan Sarawak. Jadi menurut seorang peguam, dia kata ini boleh mendatangkan kecelaan. Ya, saudara, dalam Malaysia kita terdapat 3 wilayah saja, iaitu menurut perlembagaan dalam Malaysia ini ada 3 wilayah saja, iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Ini telah pun dimasyhurkan melalui perbahasan dan diluluskan oleh Parlimen di dua-dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara, serta diluluskan oleh Duli Yang Maha dan Pertuan Agong. Tiba-tiba sekarang ni tanpa membawa ke Parlimen, tanpa Dewan Rakyat berbincang, tanpa Dewan Negara membincangkan, tanpa Duli Yang Maha dan Pertuan Agong bersetuju. Dekri Agong ini tidak disantuni, tiba-tiba buat pengumuman begitu. Sebab itu saya kata kadang-kadang pimpinan harga negara ini seolah-olah mereka mahu mendatangi ataupun mengatasi kuasa agung. Jadi dalam keadaan begini, saya tak tahulah apa nak jadi negara kita ni. Ketiga-tiga law ini mempunyai dalam artikel 1 Perjanjian Penubuhan Malaysia 1963 telah pun mewartakan bahawa koloni British Sabah, Sarawak dan Singapura disekutukan bersama-sama dengan negeri-negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu. Dan jadi selepas itu dipanggil sebagai Persekutuan Malaysia. Kalau Sabah dan Sarawak mahu dijadikan sebagai wilayah, ini sudah berbeza. Kerana kawasan wilayah dia tak ada menteri besar. Dia tak ada ketua menteri. Dia tak ada ketua IT. Dia cuma ada Datuk Bandar. Ini menyangkut soal perlembagaan. Jadi dalam perlembagaan menjelaskan sebarang perubahan yang mahu dibuat hendaklah dibentangkan
dan diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Tanpa kelulusan, ia menjadi tidak sah. Null and void. Dan jika Perdana Menteri melakukan perubahan tersebut, dia juga boleh disingkirkan melalui impeachment. Jadi, Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong boleh menitahkan. Masalah sekarang ni semua nak ambil kuasa agung. Kita rakyat cinta damai. Kita rakyat yang mahu supaya kita tahu dengan 2-3 malam dulu pun saya dah bercakap. Tuntutan warga Sabah dan Sarawak adalah mahu mereka diberi kesaksamaan dalam pembangunan negeri-negeri mereka. Jangan disamakan peruntukan itu sama dengan negeri-negeri di Melaya. Itu di Persatuan Tanah Melayu. Artinya sebab asalnya penubuhan Malaysia ini adalah berdasarkan kepada 4S. Semenanjung, Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Dan dalam perjanjian itu, 4-4 ini hendaklah sama rata. Tapi bila dijadikan negeri-negeri itu yang ada masalah. Peruntukan, contohnya, tiba-tiba negeri Selangor diberi peruntukan untuk pembangunan sejumlah 2 bilion misalnya. Okey? Tiba-tiba di Sarawak juga 2 bilion. Sarawak juga 2 bilion. Sedangkan mereka sepatutnya dapat lebih sebab kena dikumpulkan. Berapa dapat dari Perlis? Kedah dapat berapa? Pulau Pinang dapat berapa? Perak dapat berapa? Kalau keseluruhannya 20 bilion, maka Sabah berhak untuk mendapat 20 bilion. Bukan seperti mana negeri-negeri di Semenanjung. Itu negeri. Jadi kerana itu untuk mengelak itu jadikan wilayah. Tak betul. Yang tuntutan rakyat Sabah daripada berhubung dengan artikel 63, dia nak tuntut soal pembangunan negeri mereka. Memang dah saya katakan bahawa Sabah Sarawak ni negeri besar. Tentulah kerajaan mempunyai perbelanjaan yang besar. Tetapi bagaimanapun, banyak juga wang diperlukan untuk mengawal keselamatan. Ini kenalah dijelaskan kepada warga Sabah dan Sarawak. Tetapi janganlah dijadikan mereka itu sama rata tarafnya. Tak boleh pula nak katakan wilayah kalau wilayah lebih rendah lagi. Ini saya tak tahu bengong macam mana lah dia orang buat dasar ni. Sampai perlembagaan mau dirasuk sebegitu rupa. Ikutlah, kita warga cinta damai. Warga di Sabah dan Sarawak adalah warga negara Malaysia. Kita dah ada masalah macam di Sabah itu, masalah tentang berhubung dengan IC, kad pengenalan dan sebagainya kewarganegaraan yang mereka pertikaikan. Begitu juga dengan pembahagian kursi-kursi parlimen. Mengikut perjanjian dalam 1963, Semenanjung tak boleh memperolehi 2/3 jumlah kursi-kursi parlimen di Dewan Rakyat. Jadi kalau 2/3 itu Semenanjung dapat, Sabah dengan Sarawak. Tiap-tiap kali sebarang keputusan yang nak dibuat, Semenanjung akan sentiasa mengatasi Sabah dan Sarawak. Ini yang mereka tuntut. Jadi bukan mereka tuntut untuk jadikan wilayah. Kena faham. Saya bersimpati dengan warga Sabah dan Sarawak. Itu penjelasan saya lah pada teman-teman apabila mereka mahu menjadikan Sabah dan Sarawak ini sebagai kawasan wilayah. Tak betul. Carilah perkataan yang lain yang sesuai tetapi perlu dibawa ke parlimen. Dewan Rakyat mesti meluluskan, Dewan Negara perlu meluluskan dan dibawa di bawah agung, kuasa agung. Jangan mendahului kuasa agung. Saya marah kalau orang cuba nak memperlihatkan bahawa mereka lebih besar, lebih hebat daripada agung. Tentu saya marah. Saya warga cinta damai. Saya menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Jangan sekali kita menjadikan agung itu seolah-olah hanya mereka boleh bypass. Mereka boleh melangkaui kuasa agung. Jangan kerana kamu merasakan kamu jadi menteri, kamu jadi Perdana Menteri, kamu punya kuasa segala-galanya. Jangan begitu. Dan saya harap warga cinta damai bertenang dalam keadaan begini. Rakyat Sabah sepatutnya pimpinan di Sabah mengadakan referendum. Mintalah daripada Ketua Menteri anda supaya dia adakan referendum. Itu bab di Sabah dan Sarawak berhubung dengan perlembagaan. Yang ini saya sebenarnya terganggu juga bila menatap kiriman daripada Puteri Aisyah Nur Qasih. Apa kata Puteri Aisyah? Dia kata permasalahan sekarang ni yang Arif Hamid Sultan, iaitu hakim senior di Mahkamah Rayuan, telah digantung daripada tugas kerana mengkritik membuat affidavit kawan bersumpah Mahkamah Malaysia itu sebagai korak. Maka jawatan beliau jadi kalau hakim pun tak boleh nak buat keputusan, apa jadi ni? Bercelaru sekarang ni. Sepatutnya hakim, sebab macam kata dalam separation of power,
dalam pembahagian dalam pembahagian kuasa kita ada eksekutif, legislatif dan judiciary. Jadi eksekutif tidak boleh mencampuri urusan judiciary. Judiciary tidak akan mencampuri urusan legislatif. Pembahagian kuasa dah jelas. Tapi sekarang ini seolah-olah eksekutif mahu dilihat menguasai judiciary. Soal hakim, orang ni naik pangkat, orang ni tak naik pangkat. Dan ada pula hakim yang dicela dan sebagainya. Kuasa itu kuasa agung. Agung dah lantik dia sebagai hakim, biarlah. Bagi saya, dia bebas untuk memberi pandangan dia dari segi bidang kehakiman. Tentulah dia pakar dalam satu bidang itu. Sebab itu kita tak mahu mempertikaikan soal apabila Tommy Thomas melantik hakim-hakim. Memanglah, kadang-kadang dengarlah ada orang mempertikaikan tentang Hakim Nazlan apa semua yang dipindahkan daripada komersial perbicaraan hal-hal berhubung dengan komersial, cuba membicarakan permasalahan Datuk Seri Najib, itu di bawah ke crime. Ya, kita memanglah kita rasa macam pelik, tapi kerana itu kita tak mau campur. Kita tak berhak untuk mencampuri, tapi akhirnya ia akan menimbulkan persepsi yang bukan-bukan. Sepatutnya pimpinan di nama lagi Istana Keadilan. Nama sedap mahkamah, Istana Keadilan. Jadi rakyat menuntut di negara kita jadi rule of law. Masalah hakim ni tentang hakim yang Arif, Saudara Hamid Sultan. Beliau membuat affidavit. Tapi beliau telah digantung jawatannya. Kita tak cakap. Saya cuma memberi pencerahan apa yang berlaku. Terpulanglah pada Badan Kehakiman untuk menentukannya. Kita rakyat cinta damai, kita akan akur pada sebarang keputusan. Begitu juga sekarang ni, lagi teruk ni. Ini saya benar-benar terperanjat. Amat memeranjatkan saya apabila situasi keadaan dilihat lebih kelam kabut. Dalam pembicaraan kes Datin Sri Rosmah Mansur yang menghadapi tuduhan kononnya korupsi dan sebagainya. Kita berlapang dada, tak ada masalah. Bawalah, bicarakanlah. Kalau beliau salah, maka laksanakanlah hukuman. Tetapi macam mana kita nak katakan beliau itu boleh dianggap bersalah kalau pendakwa raya, orang yang mendakwa Datin Sri Rosmah Mansur ini, Sri Ram, dipertikaikan keabsahannya, legitimate-nya, kerana dia tidak membawa surat pengesahan daripada Jabatan Peguam Negara. Sebab hari ini pasukan pembela dalam kes Rasuah Aziz Rosmah diminta untuk diberi tempoh pula. Kononnya akan diberikan salinan surat pelantikan Datuk Sri Ram, Sri Gopal Sri Ram sebagai Timbalan Pendakwa Raya. Setelah pihak pendakwaan bersetuju menyerahkan dokumen itu kepada mereka. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib, dia akur dengan rayuan daripada pihak peguam-peguam Datuk Sri Rosmah. Bahawa sekarang ni masalahnya kerana menurut yang saya dapat, surat pelantikan itu dibuat tahun ini. Tahun 2020. Saya kata apa bercelaru ni? Sebab beliau di-charge pada tahun 2018. Ini masalah besar ni. Sebab seolah-olah macam saya ada seorang pegawai, dia kata saya polis. Kita tanya, mana you punya kad ID you sebagai polis? Tak, saya pegawai polis. Saya nak saman awak. Mana you punya kad kuasa? Ini persoalan, saudara, yang menuntut soal keadilan, soal keabsahan, soal legitimasi dan sebagainya. Jadi permasalahan ini perlu diperhalusi. Dan kes ini boleh dibuang. Kerana saat Sri Ram membuat tuduhan di mahkamah, mewakili peguam negara, waktu itu dia tidak mempunyai keabsahan. Kerana surat pelantikan tak ada. Ini masalah yang saya katakan kecelaruan. Saya tidak mau campur tangan lah. Itu soal dia bersalah ke tak bersalah. Itu soal mahkamah. Kita itu biarkan mahkamah menentukan. Tetapi kalau keadaan begini, surat pelantikan, malahan setelah membaca surat pelantikan itu, hakim berkata berdasarkan pengamatan mahkamah, dokumen itu tidak memenuhi 2 daripada 3 syarat yang diminta oleh peguam. Kerana semasa proceeding, Hakim Suraya menyoal Ahmad Akram, Pendakwa Raya.
berhubung dengan surat pelantikan Sri Ram sebagai pendakwa raya. Dia tak ada nak jawab. Nah, akhirnya dia kata pelantikan itu bertarikh sebelum 15 November 2018. Jadi Peguam Sri Ram dia sepatutnya membawa satu keping surat yang ditandatangani oleh Tommy Thomas, memberitahu mahkamah bahawa beliau adalah pendakwa raya kepada bagi pihak kerajaan Malaysia untuk mendakwa Datin Seri Rosman Mansor. Ini gambaran sebenarnya. Tapi kalau you tak boleh bawa benda begitu, bahawa you tidak ada legitimacy. Saudara Mat Syahrim, darurat boleh digunakan. Soal mahkamah berbeza. Darurat tak boleh, sebab sekarang ini perbicaraan itu bermula pada 15 November. Dan kabarnya dari segi dapatan saya, katanya dapat surat itu pada 2020 yang ditandatangani oleh Peguam Negara Tan Sri Idrus. Ini bercanggah besar. Saudara, jadi saya pun tak tahu apa nak jadi mahkamah kita sekarang ni. Sebab itu saya katakan, dalam keadaan dunia yang serba kelang kabut ni, janganlah mahkamah kita juga berada dalam kelang kabut. Jadi akhirnya rakyat melihat bahawa mahkamah keadilan itu sudah tidak ada keadilan. Saya khawatir rakyat kurang yakin kepada sistem keadilan kita. Kita adalah rakyat cinta damai yang menghormati rule of law. Ya, jadi saya ingin memberi pencerahan begini supaya jangan terperanjat kalau kes Datin Seri Rosman Mansor nanti akan ditolak oleh mahkamah. Jangan pula katakan bahawa ini kerana ada itu. No, sebab dari awal lagi perbicaraan itu sudah menampak ketempangan. Macam mana pula orang yang tak ada kuasa? Dia tak dapat menunjukkan ID kuasa dia sebagai pegawai polis. Tiba-tiba nak saman kita. Mana boleh? Bagaimana agaklah kita akan mempertahankan hak kita. Ini yang terjadi. Walaupun waktu kita bawa kereta tu, walaupun kita bawa ini kereta tu, kita langgar lampu isyarat. Tak tahan. Dengan tak ada uniform, dengan tak ada kuasa, masih ada kad kuasa, dia nak saman. Bagaimana agaklah kita mempertahankan. Itu gambarannya, saudara, ya, supaya jelas, ya. Hai, tak tahulah apa nak jadi negara kita ni sekarang ni. Lepas satu. Dan sekarang ni pula, saya terima kiriman satu orang, dia kata this Lucy means lack of, dia anosognosia, iaitu sindrom penafian. Ya, masalah sekarang ni berhubung dengan isu rakaman audio Datuk Seri Zahid Hamidi berbual dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya 2 malam lepas pun saya katakan, berkali-kali saya katakan, jangan sampai benda itu benar. Saya kata biar, kalau boleh biar benar. Saya tak ambil kisah sama ada dia benar atau tak benar. Kalau tak benar, Datuk Seri Zahid lah membuat penafian. Tapi bagi saya biarlah benar pun. Apa ada masalahnya? Ni, apa masalah? Sampai tular sekarang ni. Dan yang kedua, apa untungnya UMNO bersama PBM? Ni saya nak tanya pada saudara, apa untungnya? Yang kita tahu saban hari mereka merobek hati kita. Saya tak ambil kisah. Sebab sebagai saya, bukan ada permasalahan pun. Dan saya menerima kiriman daripada saudara Ismaon dari Besut Terengganu. Dia hantar kat saya petang tadi. Sekitar dalam pukul 8 tadi dia hantar kiriman kepada melalui Facebook saya. Dia kata mengenai suara perbualan Datuk Seri Zahid ni dan Datuk Seri Anwar, kalau betul perbualan itu, kenapa menjadi resah kepada orang lain? Jadi kenapa dijadikan ini masalah besar sangat? Sedangkan perbualan itu biasa saja. Sebagai kawan lama. Bukan satu perancangan untuk memusnahkan negara. Datuk Seri Presiden katanya berhak mencari peluang dan ruang demi survival UMNO. Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO juga bertanggungjawab dalam membawa dan membina kekuatan UMNO. Saudara Ismail dia kata tak ada salah pun, dia kata. Tak ada kesalahan kalau UMNO mencari tempat yang boleh memberi atau menjadi perisa bila UMNO sedang dirancang untuk dikuburkan. Saya dah cakap berkali-kali, mereka sedang membina naratif
untuk mengkuburkan UMNO. Ini isu besar. Tapi yang hairannya, bahawa minta supaya diadakan sumpah laknat lah. Macam seolah satu kesalahan paling besar dilakukan oleh Datuk Zahid. Saya tak tahu apa masalahnya. Apa masalahnya dalam perbualan itu? Bukan nak merancang bahawa negara ini akan dijual. Jadi akar umbi berharap kepada Datuk Seri Zahid, jangan ragu. Jangan ragu-ragu dalam melaksanakan tugasnya. Soal prinsip ianya boleh berubah bila mana kedudukan kita terancam. Yang penting selamatkan dahulu sebelum keadaan menjadi parah. Jadi kali ini saya merasakan selain daripada tak ada isu besar, jadi apa hal sampai nak minta sumpah laknat? Nah, kalau kau dah cakap semalam saya dah kata, kalau tak sangat sumpah laknat, kita nak tanya Tan Sri Amran Musa lah. Kamu melakukan sumpah laknat. Minta Azmin Ali lakukan sumpah laknat. Minta Tan Sri Muhyiddin buat laku sumpah laknat. Minta barisan menteri-menteri yang ada dalam kabinet itu melakukan sumpah laknat. Bahawa mereka tidak terlibat dalam kes rogo-merogo lah bersama dengan anak dara orang ke ataupun janda ke, bini orang ke, buat sumpah laknat. Yang rakyat tular sekarang. Rakyat pun nak tahu. Itu lebih basic dari prinsip Islam. Daripada hanya kerana sebab Datuk Zahid kata no DAP, no Anwar, no PBM. Mereka marah. Kerana lepas itu Datuk Seri Zahid bercakap dengan Anwar Ibrahim. Apa masalah? Kerana beliau juga, saya yakin Datuk Seri Zahid sudah dapat mencium. Beliau sudah dapat mencium bau bahawa sudah ada gerakan untuk menghancurkan UMNO. Jadi ke mana kita nak mengadu? Bila UMNO nanti hancur, macam saya katakan, mereka akan merobekkan Muafakat Nasional. Dan sekarang Muafakat Nasional ternyata semakin robek. Kenyataan daripada Tuan Guru Haji Hadi jelas. Sebab dia kata dia tidak mahu dengan jajaran baru, dia masih kekal hendak bersama dengan PN. Well, Tuan Guru, selamat. Tak ada masalah pada kita. Tuan Guru nak tinggalkan kita, tinggalkanlah. Tak payahlah lepas ini nak cakap lagi Muafakat Nasional demi puadan ummah. Jangan menjual retorik politik. Saya dah berkata berkali-kali, Tuan Guru adalah pakar agama. Berkali-kali saya katakan, sejak daripada zaman Nabi Adam lagi, susah nak mendamaikan manusia ni. Takkanlah kita yang berada dengan majmuk yang betul ramai sekarang ni, boleh didamaikan, boleh disantumkan. Antara Qabil dan Habil sendiri boleh berbunuh-bunuhan. Itu dua orang, anak Adam. Zaman dulu lagi. Tuan Guru pakar agama. Kemudian lihat apa perbalahan berlaku dalam peperangan sivil antara puak-puak yang menyokong Aisyah dan juga menyokong Ali. Ini dah ada. Jajaran Islam dah ada, sejarah Islam dah ada. Tuan Guru. Jadi nak santun apa benda, nak santun hanya antara UMNO dengan PBM. Kami yang rasa, Tuan Guru tak rasa apa-apa. Kami yang dihina. Cuma saya hairan, pimpinan UMNO terhegeh-hegeh. Mereka yang terhegeh-hegeh untuk bersama dengan PBM, itu terpulang pada anda lah. UMNO ada maruahnya. Kita ada martabat kita yang perlu jaga. Kita bukan sembarangan. Orang boleh peletuk begitu saja. Kami bukan seperti warga PAS. Bila dikatakan kami parti ajaran sesat. Kami bukanlah parti ajaran sesat. Tapi mereka boleh terima. PAS boleh terima. Tan Sri Muhyiddin mengatakan PAS itu parti ajaran sesat yang menyesatkan. Boleh. Jadi bagi saya rasa benar. Saya tak mau nak belasah PAS, tidak. Tapi bila pimpinan mengatakan bahawa tidak boleh bersama dengan UMNO hanya kerana kita tidak boleh bersama dengan PBM. Takkanlah kamu nak paksa kami untuk pegang orang yang menjadi racun dalam hidup kami. Saya dah kata dari dulu lagi. Apabila adanya Parti Perubumi dalam Muafakat Nasional, itulah kehancurannya. Sebab mereka melihat selagi ada Muafakat Nasional, mereka akan ruyup, seruyup-ruyupnya. Tapi PAS tak sedar, mungkinlah leka sedar dapat gaji besar. Tak apalah, pimpinan PAS dapat gaji puluhan ribu. Apakah pimpinan PAS dapat menyantuni kehidupan rakyat? Sedar ke pimpinan PAS yang sekarang ni bergelar menteri, bahawa rakyat tengah menderita? Bagaimana dengan janji-janji pimpinan kerajaan Perikatan Nasional? Dulu nak kata bagi tab lah untuk komputer. Mana perginya? Diluluskan 150,000. Mana dia? Nak bagi derma, nak bagi bantuan itu, bantuan ini, tak ada.
Sedangkan untuk mengeluarkan kumpulan daripada kumpulan wang simpanan pekerja pun tak boleh. Anda nak bersekongkol, itu anda punya hal. Kita tak rasa kecil hati. Nah, kita nak supaya kita merasakan kita bersama. Tapi Tuan Guru kena ingat, warga PAS di peringkat akar umbi cukup kecewa. Jadi akhirnya kita akan berbalah balik. Cuma saya mengharapkan, janganlah pula lepas ini pula ada pula satu lagi dalil mengatakan orang UMNO ni kafir. Jangan pula sembahyang orang UMNO ni tak sah kerana tak mau menyantuni perpaduan dengan PBM. Jangan Tuan Guru, saya minta maaf. Nanti berbalah lagi. Bukan senang nak menyatukan. Nah, ini keadaannya. Sebab bagi saya kita kena berpeganglah pada qada dan qadar. Saya nak tanya, kalau UMNO dengan PAS, kita boleh membentuk kerajaan baik. Tapi bolehkah PAS membentuk kerajaan dengan PBM? Silakan. Kita tengoklah nanti. Kita tahu PBM nak menenggih aja. Mereka nak cari nak berpaut. Mereka dalam kelemasan. Orang yang lemah dalam air, lalang lalu pun dipegangnya berpaut. Dia PAS redha untuk menjadi begitu, nak jadi lalang. Silakanlah. UMNO tak redha. Sebab kita ada maruah kita. Bila kita disinggung, bila kita dikhianati, Tuan Guru nak bersekongkol dengan mereka yang khianat pada parti masing-masing, silakanlah. Sebab berkali-kali dulu pun saya kata, dalam PBM ada pimpinan yang khianat pada partinya. Itu Parti Keadilan. Ada pimpinan yang khianat pada partinya daripada DAP, mereka santuni. Ada juga yang khianat pada UMNO. Malahan ada khianat pada Parti Pribumi. Cuma sekarang ni dah masuk balik katanya, betul Dr. Mahathir dah masuk balik. Okeylah tu, tak ada masalah lah diorang. Tapi bolehkah dijamin ada kemenangan? Jadi kita mencarilah laluan kita. Izinkan kami mencari jajaran kami. Jangan pula lepas ini kita berbalah. Dan hairannya kenapa pula nak bersumpah laknat? Apa masalah nak sumpah laknat ni? Kalau saya minta Tuan Guru, betul boleh tak Tuan Guru bersumpah laknat? Bersumpah dengan nama Allah, Tuan Guru tak pernah terima bagi pihak kerajaan Parti PAS wang sejumlah 90 juta ringgit daripada Datuk Seri Najib. Buatlah. Kita nak tahu sebab orang dah bercakap. Jadi jangan kena pada anda diam. Kena pada presiden kami bagian agak dan anda bersekongkol dengan orang yang sekarang tengah kemaruk dengan gila kuasa. Kita tahu sebab mereka nak mewujudkan satu lagi iaitu UMNO 3.0. UMNO 3.0 ni sebenarnya adalah untuk kemenangan Anwar Musa. Dia mengajukan oleh Datuk Syamuddin boleh bertanding presiden, Khairi Jamaluddin boleh bertanding presiden, Ismail Sabri boleh bertanding presiden. Dia timbalan presiden. Anda tak nampak, tak boleh baca ke kelicikan dia untuk menyelamatkan diri dia? Nah, bagi saya ini keadaannya. Tapi terpulanglah. Anda nak bersekongkol dengan orang begini, silakan. Cuma saya marah apabila dia minta satu kesalahan yang paling besar seperti merogol anak orang. Seperti merogol isteri orang. Mesti ada sumpah laknat menafikan. Nak bercakap apa masalah? Betul. Datuk Seri Zahid menyatakan no DAP, no PKR, no PBM. Itu betul. Saya tak nafikan. Dan kalau betul dia bercakap dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa masalahnya? Kerana dia dah tahu keadaan sekarang ni, bahawa dalam keadaan hari ini, mereka yang berada nak bersama dengan kita, orang tak jujur. Itu ajalah ngajarnya. So, kita bertembunglah dalam pilihan raya nanti. Jadi, apa masalah dengan Parti Keadilan? Bukankah Parti Keadilan juga itu parti daripada pimpinannya orang Melayu? Nak kata bahawa keadilan ini parti bilang kaum. PBM juga parti bilang kaum. Apa masalahnya? Tuan Guru memilih untuk bersama dengan PBM. Silakan. Jadi bagi saya, rakyat sekarang ni sudah dapat melihat warga cinta damai, khususnya ahli UMNO, tak salah nak dipelikkan. Mereka kalau ditanya antara PKR, Parti Keadilan, dengan Parti PBM, saya yakin buat referendum. Pasti mereka lebih memilih untuk PKR sebab paling tidak pun Parti Keadilan tak pernah maki hamun orang UMNO. Tapi PBM mengkhianati. UMNO 3.0 terbaik. Silakan. Tak ada masalah. Kita lihat nanti. Jangan sampai UMNO ini terkorban hanya kerana perebutan kuasa orang tertentu. Saya melihat apabila berlakunya perebutan kuasa, artinya UMNO ada nilai. UMNO sudah mencapai tahap keyakinan rakyat. Siapa saja bersama dengan UMNO akan dilihat boleh menang. Sebab itu mereka merebut jawatan kepimpinan tertinggi dalam UMNO. Dan saya dah cakap berkali-kali, selagi UMNO ni tidak dapat ditawan oleh Parti Pribumi Bersatu, dia tak akan buat pilihan raya. Kerana saya dah bagi tahu beberapa kali dah saya kata. Contohnya di Pagoh.
Di Pagoh, ahli UMNO ada 16,000 undi. Simpan. Tan Sri Muhyiddin itu hari bertanding dapat 26,000. Daripada 26,000 tu, 11,000 undi datang daripada pengikut-pengikut DAP. Dan pengundi bukan Melayu. Dan undi ini tidak akan dapat lagi dah. Jadi dia dapat 26, tolak 11,000, dia tinggal ada dalam 15,000. UMNO ada 16,000. Betul. PAS ada 2,800. Betulkah warga PAS ini bersetuju dengan PBM? 2,800. Put a big question mark. Tapi jangan lupa, waktu dia bertanding dulu, menggunakan Parti Keadilan. Let it be more rational. Ahli Parti Keadilan ada seramai 5 hingga 6,000 orang di Pagoh. Kalau itu berkurangan lagi, tinggal lagi 8,000. Daripada 8,000, 2,500 ahli asal PBM sudah keluar. Tinggallah dia sekarang ni dalam 6,000 lebih. Sebab itu, ia merupakan mimpi. Dia nak cari jalan macam mana pun 16,000 yang ada pada Datuk Mat Ismail sebagai Ketua UMNO bahagian Pagoh. Kalau UMNO dapat ditawan, paksa Ahmad Ismail ni untuk menyertai, menyokong Tan Sri Muhyiddin, maka bolehlah buat pilihan raya. Tapi soalnya, adakah warga UMNO bersetuju untuk jadikan begitu? Betul, bagi duit. Scheme of thing. Yang anda lakukan, scheme of thing itu hanya laku kepada di kalangan ahli-ahli parlimen. Bukan ahli-ahli rakyat. Pada mulanya memang betul. Pada mula memang betul. Ahli UMNO bersangka baik. Wujudnya kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin. Tak ada masalah. Semua sokong. Tetapi apabila rakyat merasakan banyak pengumuman-pengumuman yang dibuat tidak kesampaian. Harapan rakyat sudah seperti macam mana Parti Pakatan Harapan dulu. Akhirnya rakyat kata ni kena kencing lagi lah kita ni nampaknya. Sebab mereka meneruskan agenda macam mana waktu PS. Cuma dia tak katalah ada manifesto. Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ni tak ada manifesto. Betul. Tapi dia jangan boleh kata ini adalah parti yang dipimpin yang merupakan satu mandat daripada rakyat. Rakyat mana? Rakyat mana sekarang ni? Jadi bagi saya, jalan yang terbaik, buat pilihan raya umum. Kita memang, warga UMNO memang tak supaya diadakan pilihan raya umum. Warga UMNO tak supaya parlimen diadakan persidangan. Tapi kenapa ciluk sana, ciluk sini? Itulah saya kata, puak-puak yang kepala sengit ni, yang berada dalam PBM, yang menyokong PBM ni, nak membodek kerana mereka bergelar menteri. Terpulanglah pada anda. Anda stop di situ. Okey, tak ada masalah pada kita. Saya pun seronok juga ada kawan-kawan saya sebagai menteri. Tak ada masalah. Tapi anda tunggulah. Anda akan dihukum oleh ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi nanti. Kerana akar umbi buat keputusan. Tapi bila anda mencipta naratif, kononnya bahawa apa yang berlaku selama hari ini, yang ahli-ahli peringkat akar umbi tidak mahu bersama PBM ini sebab ada tangan-tangan yang mencaturkan. Ini satu pembohongan. Sebab anda tak turun ke gelanggang. Anda tak turun ke peringkat bahagian-bahagian. Kerana waktu itu COVID. Kalau turun ke gelanggang, dengar betul-betul. Cuba saudara lihat. Perhimpunan Persidangan Agung Tahunan UMNO bahagian-bahagian diadakan antara 2 dan 3 bulan. Pada 2 bulan itu, Tan Sri Anwar Musa punya bahagian ketereh mengadakan persidangannya yang pertama mengatasi orang lain. Digunakan WhatsApp live ucapan dia untuk memujuk ahli-ahli UMNO supaya tidak meninggalkan PBM. Refer balik. Akhirnya, besoknya, ahli-ahli UMNO di bahagian-bahagian lain terus kekal, tidak mahu. 145 bahagian. Macam mana kata orang, Tan Sri Anwar Musa pujuk. Janganlah begitu, demi perpaduan ummah, saya kata begini. Tak ada termakan langsung. Warga UMNO dah cukup. Bagi warga-warga UMNO, peringkat akar umbi, enough is enough. Cukup sampai di sini. Tidak ada lagi. Sebab merasakan bahawa tak tahan kita diperdaya. Warga UMNO tak mahu lagi nak terperdaya lagi. Tapi warga PAS nak kena terpulang pada anda lah. Tengoklah nanti. Kalau selepas pilihan raya umum nanti, kalau sesuatu berlaku pada parti anda, maka anda akan menyalahkan apa yang berlaku kononnya begitu begini. Itu terpulang antara anda dengan PBM. Kami tak mau campur. Bagi sekarang ini, sebab itu Datuk Seri Zahid dia menyatakan bahawa no all this party, kita bertanding solo. UMNO akan berhadapan dengan rakyat secara solo. UMNO Barisan Nasional.
Tapi mereka sekarang ni cuba untuk membunuh Barisan Nasional. Saudara kena ingat. Sebab itu mereka mewujudkan Parti Perikatan Nasional yang logonya hampir sama, warnanya hampir sama, takfihnya sama untuk mengelabui fikiran orang. Seandainya Barisan Nasional ini ditutup ataupun dibubarkan, maka mereka meyakini bahawa dengan Perikatan Nasional ni rakyat akan ingat bahawa ini parti Barisan Nasional. Tak maunya. Rakyat tak mahu kali ini. Buat selah macam mana pun. Hari ini dunia tanpa sepadan. Semua orang tahu. Internet semua. Makcik-makcik, Makcik Kiah, Makcik Limah, Pak Sidik. Di kampung-kampung. Nun, di Ceruk Tok Kun. Nun, di Pagoh. Di kampung sawah. Semua dah ada internet. Anak-anak mereka yang berada di Kuala Lumpur akan balik mencerita pada ibu bapa mereka. Mak, cukup dah. Kita buat silap dulu. Kita tak mengundi Barisan Nasional. Bahawa kami dah tak tahan. Kami tinggal di Kuala Lumpur. Nak bagi pada mak bulan-bulan pada duit. Jadi bagi saya, tak payah kita slogankan No UMNO 3.0. Tak payah. Tak perlu. Tapi saudara yakin mereka sekarang ni cuba untuk membunuh UMNO. Ataupun menawan UMNO. Ini realiti. Saya bercakap dulu bila saya mula membelasah Tan Sri Anwar Musa dulu. Kerana mengundang Parti Peribumi Bersatu berada dalam Muafakat Nasional. Semua orang marah kat saya. Sebab saya berkali-kali mengatakan, jangan kamu bawa ular berbisa masuk dalam kelambu. Kerana kamu akan dipatuk. Tapi saya ni dianggap sebagai antara parasit yang menyuarakan pandangan-pandangan yang tak betul. Apa jadi sekarang? Apa yang dah terjadi sekarang? Dan akhirnya, Parti Muafakat Nasional akan hancur. Dia tak pedulilah air mata yang tumpah, dia tak peduli. Orang tengah mabuk gila nak berkuasa ni, dia tak peduli. Buat macam mana pun, dia nak juga. Terpulang. Kita yang ada maruah, kita yang ada harga diri, kita ada nilai. Dan kita tidak akan bersama bersekongkol dengan orang yang membunuh kita, dengan orang yang mengkhianat kita. Pedihnya masih terasa. Jangan bagi tahu pada saya, warga UMNO di Masjid Tanah itu boleh menerima untuk Maserati. Don't tell me, jangan bagi tahu pada saya warga di Jeli itu boleh bersedia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Begitu juga dengan warga di Larut. Begitu juga warga di Bagan Serai. Dan mereka tak mau, dia cukuplah bagi mereka. Enough is enough. Tapi mereka tak faham. Masih lagi terending-ending. Dan yang masalahnya tu, ada antara mereka yang kononnya merasa pemimpin. Kononnya diri dia tu pemimpin. Pemimpin apa? Benda kalau kamu bertanding kalah. Minta maaf cakaplah. Yang mereka yang takkan sangat diadakan pemilihan apa semua. Ini ada orang kalah. Wuyup. Tan Sri Anwar bertanding. Kalah. Bertanding ketua pemuda. Kalah. Bertanding timbalan presiden. Kalah. Wuyup. Pemimpin apa benda? Khairi Jamaluddin. Bertanding ketua presiden parti. Kalah. Kamu dah kalah, jangan rasakan diri kamu pemimpin. Dan apa jadi? Kamu adalah punca kepada the fall of Barisan Nasional. The beginning of the fall bermula waktu kamu duduk tingkat 4. Rakyat tak lupa. Ahli-ahli UMNO tak lupa. Jangan ingat kamu jadi menteri, kamu pemimpin. Warga UMNO tahu. Cuma kita tak mau nak burukkan sama-sama pemimpin kita. Tapi kalau kamu memburukkan presiden kami, menjadi tanggungjawab kita mempertahankan. Ini sebenarnya saudara, bila saya tengok Zahid Hamidi mesti mengadakan sumpah laknat. Untuk apa? Apa kesalahan besar yang dia buat sehingga mesti buat sumpah laknat? Hanya kerana konon berbohong. Orang politik mana yang baik cakap betul? Berkali-kali saya katakan, politik is the art of deceiving. Daripada zaman Dr. Mahathir, sejak bila dia cakap betul? Saya takkan pecat Anwar Ibrahim. Dialah calon timbalan Perdana Menteri. Dialah calon Perdana Menteri. Dia bercakap dengan wartawan di Pulau Pinang, sambutan 31 Ogos. Datang 2 September, hanyut. Lebih teruk lagi, lebam biji mata. Nah, mana ada dia bercakap yang betulnya? No, Cik Gapar ni timbalan presiden, kita kena pertahankan. Akhirnya, hanyut Cik Gapar. Waktu antara pertandingan antara Tengku Razali dengan Musa Hitam. Ini sejarah, jangan lupa. Bila saya cakap ni, tu jangan cakap sejarah lama yang lepas. No, kita kena ingat pada sejarah. Macam mana dia mainkan Tengku Razali. Ini Dr. Mahathir.
Ya, Lee, dalam keadaan sekarang ni, kalau nak jadi timbalan Perdana Menteri ni, biarlah UMNO yang menentukan. Ingat, you bertandinglah. You bertandinglah jawatan timbalan Presiden ni. Waktu yang sama, orang dia suruh Datuk Musa Hitam tanding. Dia sokong sebab dia tak nak Tengku Razali. Ini cerita dia, ini cerita benar. Itu bab Presiden UMNO waktu itu, Dr. Mahathir. Dah tampaklah. Peringkat awal memang baik. Tapi bila hadirnya orang-orang macam Khairi Jamaluddin berada tingkat 4, kita tengok Pak Lah pun kita resah. Yang suruh Pak Lah berhenti bukan Tan Sri Muhyiddin. Saya pun hairan. Macam mana menantu Pak Lah boleh menerima? Saya tak tahulah macam mana Tun Abdullah Badawi punya menantu ni boleh menerima menyanjung Tan Sri Muhyiddin. Sebab apa dia tak kata? Pada Pak Lah kerana tidak dapat mengumpul 2/3 sokongan daripada rakyat dalam pilihan raya umum. Saya hairan. Orang yang nak bercakap benar ni Tok Najib. Bukanlah saya nak puji sangat, tapi dia dipelasah bagai nak rak lah. Okey, naiklah Pakatan Harapan. Naik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri kali kedua. Lalah kali dia kata apa? Manifesto itu bukan kitab suci. Lingkup rakyat habis semua. Ini cakap betul. Kalau saya mengatakan bahawa Anwar mengatakan minyak turun, dia tidak ada dalam kuasa, dia tak berada di anjung kuasa. Dia tak berkempen untuk pilihan raya 2018. Pilihan raya umum yang ke-14, Anwar Ibrahim tidak berkempen. Dan kali ini dia turun ke gelanggang. Baru pekan Rabu, UMNO ruyup, tak tahulah saya. Boleh tengoklah nanti. Saudara boleh cakap, tak apalah. Kita berlapang dada. Saya boleh kata mereka ruyup, mereka juga boleh kata saya ruyup. Tak ada masalah. Kita menyantun ni. Bagi saya, tetapi ini saya memberi penjelasan kehendak rakyat. Rakyat dah tak boleh terima lagi keadaannya. Maka waktu itu hancur Pakatan Harapan dengan langkah syaratan apa semua. Bukan kehendak rakyat. Itu langkah Azmin dan the gang apa semua tu. Walaupun dia menafikan, tapi rakyat tahu. Bagaimanapun rakyat menyambut baik hadirnya kerajaan baru yang didokongi oleh Parti Pribumi dan puak-puak yang melompat apa semua oleh UMNO dan PAS. Walaupun ada kepedihan, walaupun ada pedih nak menerima mereka yang khianat pada kita, tak apalah demi rakyat. Tetapi bila mereka dapat je kuasa, UMNO dipertikaikan, UMNO disinggung. Jadi kita merasakan, udahlah kamu khianat, kamu kutuk kami lagi. Ketua Armada boleh bercakap pula, tanpa ini PBM, tak akan ada menteri daripada UMNO. Kamu sedar diri ke? Without UMNO, you are nowhere. Tan Sri Muhyiddin tak akan jadi Perdana Menteri. Hari ini, kalau Tan Sri Muhyiddin tidak menjadi Perdana Menteri, PBM lebih laju dia punya ruyupnya. UMNO tidak. Presiden UMNO walaupun tidak ada kuasa, walaupun tidak menjadi Perdana Menteri, malahan tidak jadi menteri pun. Tak ada masalah. Timbalan Presiden UMNO pun tak pegang apa-apa jawatan. Rakyat boleh santuni. Terbaiklah Tok Mat. Nah, ini yang disinggung. Sebab apa sekarang ni? Singgung Datuk Seri Zahid Hamidi, singgung Tok Mat sebab nak celah satu orang bernama Anwar Musa nak jadi timbalan Presiden. Dan orang yang anda nak ikut, nak percaya. Bagi saya tak tahulah, cukup sekali. Cukup sampai di sini, sayang. Enough is enough. You can fool everybody at one time. But you cannot fool everybody at all the time. Anda boleh menipu seseorang itu. Tapi cuma sekali. Anda tidak boleh menipu semua orang dengan semua keadaan. Cukuplah. Rakyat dah tahu. Sebenarnya rakyat dah muak. Rakyat tak mampu lagi untuk menahan getaran. Anak-anak muda tak ada kerja. Anak-anak muda keluar daripada universiti. Macam saya kata semalam. Keluar dari universiti bergelar graduan. Menteri daripada yang melompat, yang khianat pada UMNO, boleh kata bersyukurlah dapat gaji 1,200. Yang kamu dapat gaji puluhan ribu, kamu tak bersyukur. Kamu boleh mencekik dengan kehidupan yang senang lenang, kamu menjadi menteri. Apa salahnya kalau kamu kurangkan gaji kamu? Demi untuk menyatakan bahawa demi untuk bersama-sama dengan rakyat. Saya dengan ini mengumumkan semua menteri mengurangkan 50% gaji supaya derita rakyat adalah derita kami juga. Tak ada. Anda senang lenang. Pernah anda fikirkan soal rakyat? Ada yang tak makan. Pernah anda fikirkan soal rakyat? Bagai nak rak bertungkuh lumuh mencari duit. Ni nak datang bulan puasa ni. Hidup rakyat terus terhimpit dan tersepit. Anda ketawa. Anda boleh tepuk tangan. Anda ni manusia apa? What type of people you are? You want to call diri sebagai leaders?
Malahan ada pula menteri tu, okey, kita akan hantarlah 50,000 dos ke Bosnia Herzegovina. Sedangkan rakyat sendiri yang masih belum ada terima vaksin, kamu nak hantar ke orang lain. Apa punya menteri yang kau ada? Kita bincang lagi lah malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Selamat malam.